Sebab itu mereka sekarang saudara, dalam parlimen, mereka tidak ada kualiti langsung. Nak cerita ekonomi, sepanjang dah masuk minggu kedua dah ni, perbahasan. Tak poin yang boleh menggegarkan menteri kita tak ada. Kita nak tengok pembangkang yang boleh menggegarkan menteri untuk menjawab. Tak ada saudara. Kan? Cerita pasal ketimbang. Kan? Black Rock. Yang dah dijawab ulang balik. Kan? Cerita pasal bendera Cina. Bendera tu. Kan? Dengan adanya bendera negara Cina kat Malaysia ni, maka habis jadi Cina kita. Habis keluar, habis semua jadi komunis. Yang tu ke level kita dalam parlimen saudara. Yang kita nak buat isu rakyat ni. Ya, negara kita ekonomi naik pelabur ke apa ke, bukan sebab dia bendera ni. Bukan sebab bendera ni. Maju tak maju negara kita ni, pelaburan, peluang pekerjaan, inflasi, nilai mata ringgit, bukan sebab dia mimpi jumpa Nabi. Yang kita nak fokus sangat ni. Kan? Bak kutih, cerita pasal kuih dalam parlimen. Bergaduh-gaduh pasal kuih. Ni bergaduh pasal mimpi pula ni. Perempuan bergaduh pasal mimpi dekat room sosial. Haji Adi relax je. Dia buka tajuk mimpi, habis semua di bawah bergaduh. Sebab itu Islam kata, benda-benda mimpi Nabi yang cerita kat orang, dia lebih banyak mendatangkan fitnah daripada kebaikan. Dan berlaku sekarang dekat room, orang berbahas pasal mimpi Nabi. Bala mimpi ni, pom-pom-poman. Dia relax Haji Adi. Itu tujuan dia, nak memecah belahkan kita. Kita anak muda, berbalah cerita pasal mimpi. Berbahas dalam room TikTok pasal mimpi. Islam sama Islam. Sunni sama Sunni. Tak ada Syiah pun. Kan? Anak muda ni Sunni, kita Sunni. Aku kata betul, aku tak percaya. Betul, aku tak percaya. Bawa balah. Dia jadi relax je. Memang itu tujuan dia, supaya anak muda berbalah. Dia umpan dengan mimpi dia je. Kita pun bergaduh. Apa manfaat dia? Tak ada manfaat. Walaupun 100 kali dia mimpi satu hari jumpa Nabi, boleh tak dia angkat martabat Islam kat negara kita? Tak boleh. Boleh tak dia majukan marang itu sebagai ahli parlimen? Tak boleh. 100 kali pun dia mimpi jumpa Nabi satu hari, adakah boleh mengubah sikap dia untuk datang ke parlimen? Tak boleh, saudara. Ponteng dia tak ponteng. Ceritalah Nabi macam mana pun. Kan? Kianat dia tak kianat. Dia bersubahat dengan orang untuk jatuh kerajaan. Walaupun mimpi jumpa Nabi. Kalau tanya dia, kenapa dia bersekongkol dengan puak-puak yang menjatuh kerajaan PH tu? Kenapa dia bersekongkol menjatuhkan kerajaan? Dia akan kata apa? Dia boleh kata aja, ana solat istikharah. Lepas solat tu ana mimpi Nabi kata jatuhkan kerajaan PH. Dia boleh kata macam tu sebab apa? Orang dah percaya. Orang kan percaya. Sekali orang percaya, dia boleh ulang itu berkali-kali. Ni, nak masuk PRU 16 besok ni, keluar mimpi lain pula. Waktu dia bersama DAP, mimpi berkawan dengan DAP bagus, DAP pertahankan PAS. Bila berpisah dengan DAP itu liberal, DAP itu komunis. Semua daripada Nabi. Boleh je jual nama Nabi, saudara. Sebab pertama dia test jual, orang percaya. Dia akan gunakan sampai habis. Yang senang dia jadi wakil rakyat. Kan? Kita, walaupun bodoh ni yang percaya dengan mimpi ni, duduklah bermimpi, mimpi cukup jumlah. Dia mimpi je cukup jumlah. Hudud. RU355. Mimpi dia tu lah habis. Dia sampai ke mampus. Tak tahu cara besok sampai ke mampus. RU355 tak dilaksanakan. Dan sekali Kerajaan Madani yang ada bincang. Kerajaan Madani duk bawa perkara ni. RU355. Sebab kita nak buat bukan kerana tawaran politik, bukan kerana janji politik. Benda baik Anwar akan buat. Walaupun RU355 tu tak ada dalam manifesto kita. Tak pernah kita janjikan pun dalam pilihan raya. Tapi benda tu baik tak? Benda tu kita dapat baik. Memperkasakan masyarakat itu adalah baik. Maka kalau kamu tak boleh buat, biar kami buat. Sebab benda tu baik. Sebab itu bukan politik. Banyak perkara yang baik yang dibuat oleh Anwar Ibrahim itu, memang tidak ada janji pun dalam manifesto, tapi dia buat. Sebab benda tu baik. Walaupun kerajaan lepas buat benda tu kan, dan diteruskan oleh kerajaan ini, tak ada masalah. Sebab ada tulisan Anwar bagi tahu dah. Bila dia jadi Perdana Menteri, bukan tugas Perdana Menteri itu membatalkan semua polisi. Tak. Mana yang baik terus dipertingkatkan lagi. Contoh, dulu Najib memperkenalkan, orang kata Najib memperkenalkan BRIM. Betul. Benda baik, cash pada rakyat. Sesekali kita bagi duit cash pada rakyat. Kan?
Dikekal tak oleh Anwar. Ya dikekalkan dia oleh Anwar. Bukan saja dikekalkan, dia tingkatkan jumlah dia. Dia tingkatkan jumlah bilangan orang yang lebih layak. Dia tingkatkan nilai pun dia tingkatkan lagi. Sebab benda tu baik. Ha. Bukan kita nak lawan semua pemerintah sebelum ini. Baik, kekalkan. Yang tak baik, jangan kekalkan. Daripada 8 kali cabutan judi, dia naikkan zaman kerajaan PAS Kelantan, PAS dengan PN. Benda tak baik. Kan? Turunkan balik oleh Anwar. Daripada 22 kepada 8. Walaupun kau je kerajaan Melayu dulu kau naikkan. Anwar kata tak boleh. Kalau kita tak boleh nak tutup judi sekalipun, jangan tingkatkan lagi cabutan. Maka Anwar turunkan balik 8. Benda yang tak baik apa lagi? Membenarkan Israel lalu. Anwar tak bagi. Kan? Tak nak teruskan. Kita sekat. Yang baik, okey. Tak ada masalah. Tapi kamu tak pernah macam itu. Keluar je dari mulut kamu, semua jahat. Kalau tak ada yang jahat, kamu reka. Kan? Nak cari kelemahan tak ada. Reka lah. Ada isu Bukit Gantang, tak ada ketulusan, dapat projek, tak ada tender, pap, kantoi. Tak minta maaf. Hari ni pula semalam, pendam. Kan? Cerita pasal duit 94 juta. SPM Sebu, dapat jumpa kat rumah. Kan? Dia nak cover isu 5 juta ni. Isu house safe ni. House safe ni dah jumpa kat 5 juta. SPM sah kan? Dan dia siasat, tengah siasat sekarang. Beberapa orang dia panggil Tok Setan di Reman. Safe house ni. Kan? Jadi dia nak bagi orang lupa kisah tu. Oh itu 5 juta ini. SPM ni. Bekas Menteri DAP 94 juta. Baru semalam, tak sampai 24 jam, SPM mengesahkan tak berlaku. Tak berlaku pun. Ada yang minta maaf hari ni? Tak minta maaf saudara. Lebay ni takkan minta maaf. Orang nak sama dia tak boleh dalam parlimen. Sebab tu dia gunakan parlimen ini untuk dia buat fitnah. Sebab dia ada kekebalan. Kalau tidak, Bukit Gantang boleh sama dia. SPRM boleh sama dia pasal dia menjejaskan nama SPRM. Dia jual nama SPRM. Dia kata SPRM bagi serbu rumah tu. Dan semalam SPM terpaksa menafikan. Sebab tu SPM dalam kenyataan dia beritahu, janganlah gunakan kekebalan parlimen untuk buat tuduhan kepada SPM. SPM buat macam mana? Kan? Tak boleh nak saman. Sebab dia cakap dalam parlimen. Dia kebal. Tapi saya nak bagi tahu lebay. Kamu kebal di dunia. Ni dalam parlimen, undang-undang parlimen. Apakah kamu ingat malaikat tak boleh masuk dalam parlimen? Malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan itu tak boleh masuk dalam parlimen. Apakah kekebalan kamu itu terpakai di sisi Allah? Kamu hanya kebal mengikut peraturan dunia. Orang tak boleh saman kamu. Parlimen itu malaikat akan selesa berada bersama kamu. Mencatatkan apa yang kamu tuturkan. Ini nak beritahu. Tapi dia perlu apa depan ni saudara? Sembang agama dia hebat tapi dia tak nak amalkan. Buat fitnah sesuka hati. Bila cabar tak nak buat. Bila terang orang buktikan tak berlaku, tak nak minta maaf. Ego tinggi. Sembang nak ikut sunat Nabi, ikut Nabi lah, akhlak Nabi lah. Oh, Haji Hadi cerita dalam parlimen hari ni, tengok Khalifah Omar ditegur oleh seorang wanita pun tidak ada masalah. Khalifah Omar menerima teguran wanita. Itulah pemimpin Islam. Ini yang cuba diamalkan oleh PMX. Ini yang cuba diamalkan oleh PMX. Supaya tegur dia. Untuk ahli parlimen, satu sesi untuk tegur dia. Setiap hari Selasa, kamu yang ponteng. Apa lagi Anwar buat? Untuk nak menceturi apa yang dilakukan oleh Khalifah. Supaya orang tegur dia. Dia buat program Temu Anwar. Di sekolah-sekolah, ini ada anak-anak muda, saudara. Bukan pusat pengajian tinggi saja. Ya, budak-budak tempat dan jatan 5 pun dia bertemu dalam program Temu Anwar. Tujuan dia apa? Cakap dengan aku duduk terpentas. Buat soalan, dialog, bagi pandangan. Dan ada pandangan budak jatan 5 di Langkawi dia pergi, diterima oleh Anwar Ibrahim. Pandangan budak, perempuan. Jadi ini contoh Khalifah Omar yang cuba dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kita tak katalah Anwar tu macam Khalifah, tidak. Tetapi benda yang baik yang ditunjukkan oleh pemimpin Islam terdahulu, seboleh-bolehnya kita ikut. Sekadar kita mampu, dan ini yang Anwar lakukan. Untuk ahli parlimen, aku benarkan sesi hari Selasa. Kau tanya aku, tegur aku, kritik aku. Kan? Untuk rakyat biasa, aku buat program di pusat pengajian tinggi, di sekolah-sekolah, di kolej-kolej dalam program Temu Anwar. Selain daripada program yang lain. Dia berjumpa berasal jabatan, immigration, custom, dia pergilah bertemu
Dalam banyak. Dan setiap hari Jumaat, dia pergi pula mana-mana masjid mata-rata. Supaya orang boleh jumpa dengan dia. Kadang-kadang nak capai masalah bercakap. Sebelum pergi masjid, lepak warung-warung dulu. Supaya orang dengar. Dia nak dengar dulu peniaga warung macam mana, apa masalah. Ini cara dia. Untuk nak terus mendengar dari peringkat. Tapi, kamu kata, dia zalim. Tak boleh dia tegur. Kan? Apa lagi dia sebut tadi? Haji Adi kata, dia buat kisah, Sayyidina Umar kata, kalau betul sokong saya, kalau salah tegur saya. Betul, kita tak nafikan Khalifah Umar macam tu. Tapi masalahnya kamu. Kamu bila diberi peluang untuk menegur, beri masa untuk menegur, kamu tak menegur. Banyak memfitnah di luar sana. Di depan kamu tak nak tegur, kamu bacul, kamu dayus. Hari ini bercakap tentang teguran, waktu Perdana Menteri tak ada. Bila ada, kamu hilang. Bercakap benar-benar mengarut. Yang tak boleh langsung kamu buktikan walaupun satu. Dia pun sebut, kata kajian sekarang menaikkan cukai ini tidak berlaku di zaman Islam Madani. Dia tak sebut cukai mana dia naikkan. Patutnya bagilah, kamu ahli parlimen. Takkan cakap macam kedai kopi. Kedai kopi pakcik cakap boleh lah. Kan? Kamu ahli parlimen, cakap cukai mana yang dinaikkan oleh kerajaan ini yang melibatkan rakyat bawahan. Tak sebut, saudara. Dia cuma bagi gambaran supaya jadi konten TikTok oleh walaon. Bagusnya jadi cakap. Dia membela kita, weh. Dia bela kita. Nak tengok tu dia cerita pasal kerajaan Madani naikkan cukai. Apa cukai dia? Kerana dia ungkit pasal dia dulu terlibat dengan reformasi. Ni, Haji Adi ni. Kan? Sebab itulah dia kata kita menarik diri daripada reformasi. Bila kau tarik diri, kau tanya Haji Adi. Berapa tahun-tahun dah kau bersama reformasi. Bahkan aku nak bagi tahu lebih Hadi, ya, kamu jadi Menteri Besar Terengganu tu, yang sepenggal tu, dalam era reformasi. Kalau reformasi tak ada waktu itu, kamu tak merasa jadi Menteri Besar, wahai lebih Hadi. Jangan hari ni kamu rasa, kita tarik diri reformasi. Tak setuju dengan reformasi sekarang. Dulu kita dah tertipu dengan reformasi. Tertipu apa? Kamu jadi Menteri Besar Terengganu tu, kali pertama PAS jadi Menteri Besar Terengganu tu, dalam era reformasi. Gerakan reformasi lah yang mengangkat kamu jadi Menteri Besar. Saya nak bagi tahu. Jangan lupa jadi. Dan orang PAS hari ni yang jadi jumlah ramai kerana gerakan reformasi. Sebelum ini siapa nak masuk PAS? Tahun 70-an, 80-an. Parti PAS ni bertanding, saudara. Kuat di Kelantan Terengganu aja. Dan di Kedah sikit. Lepas pada tu kalau bertanding di mana hilang deposit. Confirm hilang deposit. Negeri Sembilan hilang deposit. Melaka hilang deposit. Johor hilang deposit. PAS dulu. Bila ada gerakan reformasi, nampak keahlian dia bertambah. Jualan harakah pun meningkat berganda-ganda. Zaman reformasi. Waktu itu reformasi diwujudkan tidak ada parti. Orang tidak ada pilihan. Yang menyokong Anwar Ibrahim nak masuk parti lain tak ada. Sebab parti itu tak wujud. Keadilan tak wujud waktu itu. Yang ada hanya PAS. Maka ramai dah masuk PAS. Itu yang berganda-ganda keahlian PAS. Sebab tidak ada pilihan. Keadilan wujud kemudian. Parti Keadilan Nasional wujud kemudian. Sebelum itu beberapa tahun tak ada parti. Jadi mereka pergi pada PAS. Jadi gelombang reformasi itu juga memberi manfaat kepada parti PAS. Tapi dia tak bersyukur jadi ini. Dia jadi Menteri Besar atas gelombang reformasi. Dia pun tak tahu. Dia pun tak bersyukur, saudara. Hari ini dia kata, kita bersama reformasi dulu pun bergaduh dengan polis. Dia cerita. Kita banyak masuk penjara. Masuk lokap. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Ni kan nak beritahu Haji Adi. Kamu satu hari pun tak nak masuk lokap. Tak usah sembang lah. Ni memang betul. Orang yang bergerak dalam gerakan reformasi, memang ramai yang dapat diuji. Masuk lokap, masuk penjara, ISA. Ramai. Kan? Anwar sendiri saya banding lah. Sebelum gerakan reformasi pun dia dah masuk penjara dah. Dan demonstrasi baling pun memperjuangkan petani susah di baling. Dia masuk penjara. Benda politik pun lagi. Kan? Hari ni kamu nak ungkit. Menyesal kita PAS dulu. Bersama gerakan reformasi. Ramai masuk penjara. Dia kata. Dah sekali naikkan seorang pemimpin yang hari ni jadi Perdana Menteri. Maknanya dia kata dia diperbodohkan oleh reformasi. Dan akhirnya untung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sekarang. Saya nak bagi tahu Haji Adi, kamu sebenarnya untung. Kamu satu hari pun tak nak masuk lokap. Usahakan penjara. Satu hari dalam lokap. 1 jam, 2 jam dalam lokap pun kau tak nak masuk.
Anwar tu jadi Perdana Menteri. Berapa ujian yang dia hadapi sebelum dia jadi Perdana Menteri, dan Allah angkat dia jadi Perdana Menteri sebab apa? Kenapa Allah tak angkat kamu jadi Perdana Menteri? Allah angkat dia sebab dia dah diuji. Dia dah dilulus dengan ujian. Waktu dia senang, dia jalan timbalan Perdana Menteri dalam UMNO, Allah uji dia dengan kesenangan. Dan dia lulus dengan kesenangan. Dia tidak rasuah. Dia jadi Menteri Keuangan ketika itu. Timbalan Menteri Keuangan itu, dia tidak menggunakan kuasa dia untuk mengkayakan anak bini dia. Bahkan ayah dia nak menggunakan tanah, dia suruh ayah dia pulangkan balik. Allah uji dengan kesenangan, Anwar lulus. Kemudian Allah uji dengan kesukaran. Dia difitnah, diaibkan, disepak, terajar, dipenjarakan berkali-kali. Anwar masih kuat memperjuangkan dan dia tidak pernah letih dalam politik. Maknanya dia lulus waktu dia susah. Senang dia lulus, susah dia lulus. Dan hari ini dia memang layak pun kalau dia angkat jadi Perdana Menteri. Yang kamu tu diuji dengan apa jadi? Apa ujian kamu? Ujian kamu memali. Macam tu. Kamu pun tak pergi memali. Kamu hanya keluar amanat aja. Lepas tu orang bertempur kat memali, kamu tak pergi. Kamu duduk Rusila main telur. Yang mati pengikut kamu, penyokong kamu. Kamu duduk Rusila main telur. Kawan tu bertempur kerana apa? Kerana percaya kepada kata-kata kamu. Lawan perlembagaan kafir, lawan penggabungan penjajah, lawan perlembagaan tagut. Maka mereka bertempur. Kamu main telur kat Rusila. Lepas itu bila kamu ada peluang, kamu jadi menteri, wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang bersumpah mempertahankan perlembagaan ini. Perlembagaan itulah yang kamu kata kafir itu. Itulah perlembagaan yang kamu kata kafir dan kamu sekarang nak pertahankan, dan orang tu mati dalam kubur dengan tak mandi, tak kapan, tak disolatkan. Sebab kamu kata syahid. Ni saya nak beritahu generasi-generasi, terutamanya anak cucu, warisan-warisan yang terkorban di Memali. Doa semudah-mudahan Allah, arwah yang telah pun dikebumikan itu, Allah terima dengan baik. Sebab mereka ikhlas, saudara. Mereka percaya ke Lebih Hadi kerana mereka ikhlas nak perjuangkan Islam. Tetapi keikhlasan mereka itu ditunggang oleh Lebih Hadi. Mereka ikhlas, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ampunkan dia. Kalau tidak, mana mungkin mereka berani pegang parang lawan dengan senjata pihak keselamatan. Mereka sanggup buat kenapa? Kerana mereka yakin dengan perjuangan Islam itu. Yang kononnya Haji Hadi sebut perlembagaan itu kafir. Dan mereka yakin dengan itu. Maka mereka terkorban. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Tapi bagi yang hidup, warisan-warisan generasi mereka, saya nak bagi tahu, kamu kena tebus balik apa yang berlaku kepada arwah-arwah ini. Iaitu kamu kena nyatakan kebenaran. Sekarang ini Tuhan dah tunjuk depan mata kamu bagaimana sikap Haji Hadi. Dalam isu perlembagaan pun dia dah munafik. Bila dia tidak ada kuasa, perlembagaan kafir, perlembagaan tagut. Bila jadi kerajaan, dia bersumpah mempertahankan perlembagaan yang sama. Tiba-tiba pula perlembagaan itu jadi Islam. Sekarang ni bila dia tidak jadi kerajaan lagi, saudara, dia boleh kata perlembagaan itu kerajaan Lord Reed, pelanggan penjajah. Ni, mulut ni. Mulut si bangsat ni. Hari ni kalau tanya datang perlembagaan, dia kata pelanggan penjajah. Lord Reed. Waktu di kerajaan, pernah sebut tak? Tak sebut. Bersumpah mempertahankan perlembagaan. Bukan bersumpah biasa. Bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ni, munafik. Dalam parlimen hari ini sedap kita pasal reformasi. Tokoh reformasi tak ada depan dia. Pengasas reformasi tak ada depan dia. Sedap cakap lah. Cakap sikit. Nak tunjuk dia cerdik sangat. Ayat yang saya tak boleh tak ingat. Dia kata apa? Kita yang masuk lokap, dia kata. Yang berarti yang atas-atas sekarang ni jadi Perdana Menteri. Itu ayat dia. Dia nak kata zaman reformasi kita yang masuk lokap. Kita tu siapa? Siapa kita? Engkau masuk lokap ke? Tak pernah pun. Sepanjang dalam politik, saudara, dia tak pernah ditahan dalam lokap. Panggil siasatan adalah. Itu pun menggeletar. Kali pertama kena panggil tu, kejap tak boleh datang, tak sihat lah, uzur lah, terkincit lah. Panggil siasat je, belum masuk reman pun. Dia tak pernah ditahan reman pun lagi Hadi ni. Satu hari pun tak pernah kena reman. Saya nak beritahu. Penjara jauh sekali. Tapi dalam rakyat, dalam parlimen tadi bukan main. Kita yang masuk lokap, kita di penjara. Yang atas-atas jadi Perdana Menteri. Oh, dia ingat pada Anwar jadi Perdana Menteri macam dia. Tak diuji.
Kamu sebaya dengan Anwar Haji Hadi. Nampak kamu tu macam itu, jalan berpapah-papah, jalan 3 selendar. Sebenarnya usia kamu sebaya. Anwar tu ditumbuk setengah mati. Saya rasa Haji Hadi tak payah tumbuk, saya rasa. Starlight ya dari dia. Tak bangun dah. Anwar tu tumbuk ni. Lebam balik mata dia. Tapi Allah selamatkan dia. Pulih, boleh melihat. Dia lawan balik. Kan? Orang yang nanya dia sampai sekarang hilang sebelah mata. Yang konspirasi memfitnah dia tu, orang tua tu, yang sekarang ni menghadap kes mahkamah, mata sebelah tak ada. Yang ditumbuk mata tu Anwar, tapi mata dia tak ada. Ni kuasa Tuhan. Anwar boleh melihat. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan yang baik. Walaupun sebaya dengan Haji Hadi, letak kat dia kat padang tu, padang merebuk tu, buat garisan, suruh Haji Hadi dengan Anwar ni dua berjalan. Nak tengok, umur sama. Seorang ni ulama, mimpi jumpa Nabi. Seorang ni kamu kata LGBT lah, liberal lah, tak apalah. Kan? Suruh dia jalan lumba, dah tengok. Tak payah lumba lari, jalan je. Anugerah Tuhan. Sebab tu bila Anwar diberikan kesihatan yang baik, kekuatan oleh Tuhan, dia gunakan dengan sebaik mungkin. Sebab tu dia bekerja, saudara. Siang malam Ahad pun dia buat kerja. Gaji tak ambil. Tapi tergamak orang mengatakan dia nak jadi malaikat. Tergamak orang mengatakan dia nak lebih daripada Nabi. Presiden PAS dengan timbalan Presiden PAS. Datangnya saudara. Kalau datang daripada Wal-On, kita tak heran. Kalau datang daripada unit amal, kita pelik lah, setro-setro. Kalau datang dari Papa Gomo, dia kutuk macam tu. Papu Kari, dia kutuk macam tu. Kita tak pelik. Memang mulut mereka mulut Dajjal. Masalahnya datang daripada orang yang baca Quran. Orang yang siang malam baca Quran, buka kitab. Datang daripada Haji Hadi. Dalam ucapan dia hari ni, saudara dengar, bukan saya fitnah. Dia kata Anwar ni nak lebih daripada Nabi ke? Tak nak ambil gaji. Sebelum ini, Tuan Meriam Toman, timbalan dia kata Anwar ni lebih daripada malaikat. Ini keluar daripada mulut-mulut bangsat ini, saudara. Di ketika kamu kutuk, kamu kecam, kamu kata Anwar berada di China. Buat kerja dah. Berapa hari dia akan berada di sana nanti? Lepas tu dia nak pergi ke mana lagi? Banyak hari ni, saudara. Dan dia pergi bukan tangan kosong. Tak pernah dia pergi di mana tangan kosong. Dia akan buat sidang media. Dia sebut apa pelaburan kita dapat. Berapa jumlah kita dapat. Ini semua dilakukan kerana nak menyelamatkan negara kita. Dalam keadaan dia tak ambil gaji, dia buat kerja macam itu. Pembangkang yang tak buat kerja kaki ponteng ini, duk kata dia macam-macam. Kita masih sokong. Kita bertakbir. Sebab tu saya katakan iblis dekat Malaysia ni tak ada kerja. Tak payah buat kerja. Ada orang buatkan kerja untuk mereka. Sebab tu kadang-kadang kita tengok Anwar tak respon pun. Dia malah jawab, saudara. Ada ketikanya dia jawab, ada ketika dia tak jawab pun benda macam tu. Kita lah kena jawab. Sebab kita kesian dekat dia. Kan? Kita tahu Anwar tu tak jawab lah benda-benda remeh-remeh ni. Apatah lagi yang cakap kan bukan depan dia. Kan? Time dia ada tak ada. Tapi kita kena jawab. Sebab kita tak mahu. Ada orang kata tak apalah, salayan lah cerita Hadi tu, cerita tu. Tak boleh, saudara. Pasal walaupun yang bodoh ni harus kita selamatkan. Kalau ada 10 orang walaupun yang bodoh, seorang je dapat kita cerdikkan, alhamdulillah. Sebab generasi muda ni kita harus selamatkan mereka. Sebab mereka bukan hidup zaman macam kita. Macam saya daripada muda, saya kenal PAS. Di mana bentuk yang kita boleh katakan PAS tak betul sekarang, kita boleh berhujah, saudara. Sebab kita bersama dengan mereka. Sempat bersama dengan mereka. Tapi yang baru-baru ni, mereka tak tahu. Mereka celik mata tengok dah ada dah. Lebih Hadi Presiden pakai serban. Tuan Iman Toman pakai serban. Takkan berbohong bapak ni. Mesti betul. Mimpi jumpa Nabi pula tu. Kan? Yang ini kita kena selamatkan ni. Sebab dia ni akan ditunggang. Kalau tak sedarkan mereka, dia akan ditunggang, saudara. Dalam parlimen hari ini, satu persatu memburukkan gerakan reformasi. Seolah-olah reformasi tidak langsung memberikan apa-apa kelebihan kepada parti PAS. Sokong kurangnya perjuangan Anwar tu ada kesan
dalam gerakan reformasi dia akhirnya menabarkan dia sebagai Perdana Menteri. Perjuangan kamu, yang kamu kata perjuangan Islam itu, tahun 1961 bagi pada tubuhkan perjuangan kamu itu, mana? Mana kesan dia? Jadi kerajaan pun menumpang orang. Jadi kerajaan menumpang orang. Tahun 70-an kamu menumpang Barisan Nasional di kerajaan. Pas ni. Tak pernah pemimpin kamu pun jadi Perdana Menteri. Kemudian tebuk atap. Kalau tidak cara kianat, kamu tak dapat jadi kerajaan. Bersekongkol dengan pekhianat, jadi kerajaan. Itu pun kamu tak jadi Perdana Menteri. Tompang juga dan cirit. Hari ini kamu dengki tengok Anwar jadi Perdana Menteri. Perjuangan dia berkesan. Perjuangan kamu mana? Takkanlah semenjak PAN ditubuhkan tahun 1991, kebanggaan yang kamu boleh banggakan, yang kamu boleh ceritakan kepada keturunan kamu, kepada ahli-ahli PAS adalah kerana saya mimpi jumpa Nabi. Itu je. Semenjak PAS tahun 1991 wujud, apakah perjuangan PAS yang nampak berjaya? Oh, kita berjaya sebab pertamanya hamba dah jumpa Nabi. Tak ada, saudara. Tak ada. Jadi kerajaan pun tidak boleh nak bawa Islam. Jadi pembangkang langsung tak boleh lah. Kan? Bila orang tanya mana bajet alternatif? Kami dulu jadi pembangkang ada bajet alternatif. Kamu mana? Kita dulu dalam Pakatan Rakyat, dalam PH, setiap kali kita ada bajet pembangkang, ada bajet kita. Bajet alternatif. Maknanya kita nak tunjuk pada rakyat kita bersedia untuk menjadi kerajaan. Kita ada bajet alternatif. Bila mereka jadi pembangkang, mana ada bajet alternatif? Tapi nak melindungi kebodohan dia, supaya walaupun tak nampak dia bodoh, apa jawatan Pemerintah Oman? Kami tidak ada bajet. Nak tengok bajet kami, biar kami jadi kerajaan dulu. Bangang sangat. Nak tengok bajet dia, apa yang nak bagi dia kerajaan dulu. Jawapan sama macam Badul Bahtiar, kan? Adun Kedah tu. Bila wartawan tanya, mana manifesto? Kan? Nak pelan raya pihak negeri Kedah dulu. Pihak negeri. Dia kata apa? Bagi menang dulu. Baru ada manifesto. Ini jawapan orang malas, saudara. Jawapan orang malas. Orang malas jawab macam tu lah. Kita nak anak dara orang, kan? Nak ada dara orang ni. Nak pinang dara orang. Temenduga dekat bakal Pak Mentua. Betul kamu anak saya? Betul. Kan? Betul kamu nak anak saya ni, anak dara saya? Betul. Betul pakcik. Apa kamu nak buat dan apa ni? Kamu punya kerja, apa nama kamu boleh jaga anak saya? Makan minum dia macam mana? Ya? Macam mana kamu nak jaga dia, anak dara saya ni? Dia ni seorang anak dara saya. Kalau kamu kahwin dengan dia macam mana? Kamu nak jaga dia? Saya tak boleh janji pakcik, bagi kahwin dulu lah. Macam tu. Engkau nak bagi, kalau tuan-tuan ada anak dara, ada lelaki nak minta anak dara tuan-tuan, bila kita katakan kamu nak anak dara saya apa, kamu kerja apa kamu nak buat apa semua. Tu pakcik tak perlu tahu, bagi nikah dulu. Berani ke tuan-tuan nak serah anak dara tuan-tuan kat orang macam ni? Bagi nikah dulu pakcik. Bagi nikah dulu. Bu, tengok macam mana saya jaga anak pakcik. Berani tak nak bagi macam tu? Berani bagi anak dara kita kat dia. Kalau tanya Wala, dia pun tak berani saudara. Tapi dalam politik dia boleh terima jawapan macam tu. Mana manifesto, mana mana bajet, mana tadi? Bagi kerajaan dulu, Macam saya beri contoh tadi lah. Anak dara kita nak serah macam tu kat orang. Pakcik jangan bimbang. Anak pakcik ni, bagi saya nikah dengan pakcik. Tahulah saya nak buat. Macam tu lah lebay. Jangan tanya manifesto, jangan tanya bajet. Bagi kami kerajaan dulu. Bagi dulu, tahulah kami nak buat. Macam tu lah. Dia jadi kerajaan dah 3 bulan, saudara. Kita tahu apa dia buat. Kan? Memang dia tak ada bajet. Dia jadi kerajaan pun dia tak ada. Jadi kerajaan kianat, mana ada bajet? Kena pula dalam 3 bulan, 2 Perdana Menteri. Katun punya politik dalam dunia. 2 Perdana Menteri. Nak bajet apa lagi? Tak ada bajet. Itu pakai lulus je. Isytihat darurat. Bila isytihat darurat, boleh gunakan belanja sebanyak mungkin. Tidak perlu dibahaskan. Nak bahaskan bajet. Macam mana dalam parlimen? Parlimen pun tutup. Seronok saja. Seronok. Macam penyamun. Tak ada apa-apa dah. Gunakan apa yang ada.
Sebab itu dah biasa tak ada bajet. Jadi kerajaan pun tak ada bajet. Jadi kerajaan pun tidak ada apa-apa polisi yang jelas. Bila dah jadi pembangkang, bila tanya mana bajet, tunggu jadi kerajaan balik. Kita cukup dah. Kita bayangkan zaman mengerikan. Igawan mengerikan. 33 bulan. Na'udzubillah min zalik. Janganlah berulang kerajaan seperti itu. Ha? Bila ada kajian hari ini, walaupun tidak lagi sempurna, baru 2 tahun, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada 33 bulan. Jauh lebih baik daripada 22-an PA1.0. Dan percayalah saudara, kalau dia bagi ke tempoh lagi 2 tahun, 3 tahun untuk habiskan sepenggal. Dan insya-Allah kalau diberikan 2 penggal, martabat dan imej negara kita boleh diangkat kembali. Sekarang pun dah mula dah. Ya? Azalina dilantik sebagai orang tak pernah ada rekod pun, ya, jadi bagian rasuah punya ni badan dunia. Bagi masa sikit je lagi. Sebab itu Anwar kerja kuat, pasal dia tahu sekarang ni dah terlambat sebenarnya nak angkat martabat negara kita. Tapi apa daya, dah Tuhan tak kedaikan dalam keadaan macam ini. Dia ambil negara pun dalam keadaan dah rosak, hutang puluh-puluhan bilion dengan skandal-skandal sebelum ini. Terpaksa terima dan terpaksa bersihkan. Zaman PM pula tinggalkan taik banyak. Ni banyak taik dengan cuci ni. Ini dia gelabah sangat ni. Sekor per sekor dia kena siasat. Kan? Orang politik ke tak politik ke, orang agama ke, kalau masalah kena. Kan? Ini dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Jadi kita di sinilah. Ya? Berikan sokongan dan setiap hari doakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan, ya, diberikan kesihatan yang baik dan istiqamah untuk membawa keadilan di dalam perjuangan dia. Dan kekuatan dia menghadapi segala panah-panah fitnah yang datang daripada dalam dan luar. Termasuk daripada golongan-golongan agama. Ha? Yang sentiasa busuk hati di atas apa yang Datuk Seri Anwar lakukan. Bila mereka tak mampu lakukan, mereka tidak boleh melihat orang lain boleh lakukan. Ha? Ha. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada saudara yang sempat bersama di YT dan berikan gift di YT. Ya, terima kasih banyak kepada anda, kepada moderator di YT dan juga di TT yang bantu saya sepanjang live ini, yang bagi gift di TT juga terima kasih banyak. Banyak yang saya tak dapat sebut, ya, sebab kadang saya tak baca sangat ni, ya. Jadi minta maaf lah, mana sempat saya sebut lah. Yang sempat minta maaf banyak. Apapun, semoga Allah memberikan kesihatan dan istiqamah kepada kita berpanjangan dan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki kepada kita semua. Ya. Kalau ada terlebih cakap, saya minta maaf. Dan bagi mereka yang tak lagi follow akaun kedua saya ni, saya minta follow, like, share sebanyak mungkin. Kerana akaun satu saya masih lagi sosma. Ya. Seminggu kena lagi. Itu aja dah kena seminggu. Dah habis seminggu, ingatkan boleh guna. Tak sampai 1 hari. Tak sampai 1 jam, saya cakap, kena lagi suspend. Macam tu lah saudara. Kita ingatkan bila jadi kerajaan, relax sikit. Rupanya kita diuji, terus diuji. Bangkang pun kita diuji, jadi kerajaan pun kita diuji. Kesabaran kita. Kan? Tapi itulah. Nak jadi senang, jadi tuan macam nak jadi lah. Senang kerja. Tak payah kena uji. Duk kutuk orang, fitnah orang. Itu jual mimpi. Datang parlimen, hentam. Itu jual mimpi. Kalau nak mudah perjuangan, ikut Ajadi. Sebab tu dia tak ke mana saudara. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu. Walaupun kita buat, bukan orang tak panggil kita ulama pun. Tapi jangan kita jadi macam ular dalam semak. Itu yang penting sekali. Jadi terima kasih banyak kepada semua. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.